Nama saya Nur Idina Safia Betty Yurizal. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Gajah Sesat Jalan. Melati kuntum tumbuh melata, sayur merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Yang saya hormati para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak leka. Dengan waktunya guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Mari kawan-kawan, mari dengar cerita kisah anak gajah yang sesat jalan. Mari kawan-kawan, mari dengarkan cerita pengajaran buat semua. Pada suatu hari, sang gajah membawa isteri dan anaknya berjalan-jalan sambil mencari makanan di dalam hutan. Nama anak gajah itu ialah Filun. Ibunya telah berpesan agar tidak jalan terlalu jauh dan harus mengikut langkah ibu dan ayahnya kerana bimbang Filun akan sesat dalam hutan. Anak gajah itu masih kecil lagi dan baru hendak belajar mencari makanan. Oleh kerana ia masih kecil lagi, Filun ingin berkawan dan bermain dengan binatang yang lain. Akhirnya, ia telah terlupa pesanan ibunya kerana leka bermain dengan binatang-binatang yang lain. Ia telah keluar dari kumpulan ibu dan ayahnya sehinggalah ia berjumpa dengan sang arnab. Filun menegur dan mengajaknya bermain bersama-sama. Malangnya pelawaannya ditolak oleh sang arnab. Saya tidak mahu bermain dengan kamu kerana rupa kamu sungguh hodoh. Telinga kamu besar, hidung kamu pula terlalu panjang. Hodohnya, kata sang arnab mengejek rupa fizikalnya. Filun tetap bersabar dan pergi ke tempat yang lain pula. Tiba-tiba ia berjumpa dengan sang monyet. Sang monyet mengusirnya kerana badannya yang busuk dan rupa fizikalnya yang hodoh. Alangkah sedihnya hati Filun mendengar kata-kata sang monyet. Kebanyakan binatang di situ tidak suka berkawan dengan Filun. Mereka suka mengata bahawa Filun adalah binatang yang paling hodoh. Filun berasa sedih dan ingin semula mencari ibu dan ayahnya. Namun, ia telah berpisah daripada ibu dan ayahnya. Akhirnya, ia menangis sendirian. Ia tidak tahu ke mana hendak dituju. Kebetulan, sang kancil lalu di tempat Filun menangis. Sang kancil menghampiri Filun. "Mengapa kamu menangis, Filun?" tanya sang kancil. Filun lalu menceritakan peristiwa yang telah berlaku sehingga ia menangis kepada sang kancil. Sang kancil memujuk dengan berjanji akan membantunya mencari ibu dan ayahnya. Dalam perjalanan untuk mencari ibu dan ayahnya, Filun telah mengadu kelaparan. Sang kancil ternampak sebatang pokok pisang. Sang kancil mendapat idea. Sang kancil berhasrat untuk menunjukkan kepada Filun tentang kelebihan yang dianggap sebagai kekurangan oleh binatang di dalam hutan. "Sekarang, gunakan belalai kamu itu untuk mengambil pisang," kata sang kancil. "Lihat, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana hebatnya belalai kamu itu," kata. Filun berasa gembira apabila berjaya mendapatkan pisang itu. Akhirnya mereka makan sehingga kenyang. Setelah mereka kenyang, sang kancil mengajak Filun meneruskan perjalanan sehinggalah mereka terjumpa sebatang sungai. Sang kancil mengajak Filun minum dan mandi. Filun berasa gembira apabila mengetahui bagaimana hebatnya belalainya yang panjang itu. Filun pun minum dan mandi dengan gembira bersama sang kancil. Tiba-tiba mereka terdengar suara meminta tolong. "Tolong, tolong!" Dengan pantasnya mereka berlari ke arah bunyi suara itu. Rupa-rupanya sang arnab yang mengejek Filun itu telah terjatuh ke dalam sungai. Ia hampir lemas. Filun berasa kasihan lalu menolong menyelamatkan sang arnab.
Semua binatang di dalam hutan bertepuk tangan melihat kehebatan Filun itu menggunakan belalainya yang panjang itu. Sang Arnab berterima kasih kepada Filun kerana menolong menyelamatkannya. Sang monyet yang melihat kejadian itu juga memohon maaf kepada Filun. Ternyata Filun tidak menyimpan dendam walaupun telah diusir dan dihina. Sang monyet juga memberitahu bahawa ia ada berjumpa dengan ibu dan ayahnya. Filun berasa gembira apabila dapat bertemu dengan ibu dan ayahnya semula. Sang gajah dan isterinya berasa gembira. Akhirnya anaknya telah mengetahui bagaimana hebatnya telinga dan belalainya. Filun tidak sesat lagi. Semua binatang di dalam hutan sudi berkawan dengannya. Kawan-kawan, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Janganlah jadi seperti Sang Arnab dengan sang monyet yang hanya memandang daripada rupa fizikal sahaja. Kita mestilah bersyukur dengan pemberian kurniaan ilahi. Jadilah seperti Filun yang tetap bersabar walaupun dihina dan diusir. Malah Filun tidak pernah isi hati. Malah Filun sanggup membantu Sang Arnab yang hampir lemas di sungai. Kita harus mencontohi sikap sang kaca yang sudi membantu rakannya dalam kesusahan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pergi memancing ke Sungai Sula, nilai dimancing di hari senja. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Sekian, terima kasih.